Baik, kita ke laporan sidang Dewan Rakyat. Antara dibangkitkan nasib sijil peperiksaan bersepadu UEC, isu lambakan pekerja asing di sektor pertanian serta isu meratifikasi Konvensyen Hak Asasi Manusia PBB. Puteran lanjut kita bersama Juliana Syahrin di Parlimen. Baik Juliana, apa yang anda boleh kongsikan dari sana kepada penonton tengah hari ini? Azlianti, tiada masa ditetapkan bagi kerajaan meratifikasikan 6 lagi Konvensyen Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Timbalan Menteri Luar Datuk Marzuki Yahya berkata, untuk setakat ini 6 jawatankuasa teknikal telah dibentuk bagi meneliti konvensyen itu sebelum sebarang langkah diambil kerajaan. Akta-akta yang bercanggah dengan konvensyen ini, adakah kita akan buat sementara waktu belum kita ratifikasi, tapi adakah kita akan stop implementation akta-akta yang bercanggah dengan prinsip hak asasi manusia seperti SOSMA, Akta Hasutan dan lain-lain? Berkenaan dengan undang-undang ini adalah bersabit dengan Constitution, yang mana saya rasa ini perlu diberi penelitian yang khusus kerana ini juga akan membabitkan tentang soal perlembagaan hak sesuatu kaum. Jadi saya rasa ini juga kita perlu memberi penelitian yang khusus sebelum kita membuat apa-apa ratifikasi atau menandatangani tuntutan ini. Jadi merujuk kepada SOSMA dan whatnot, saya rasa tidak terlibatlah. Mengenai kenyataan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di Perhimpunan Agung PBB bahawa kerajaan akan memberi ruang dan masa kepada semua pihak untuk membahaskan rektifikasi ini dan memutuskan berdasarkan demokrasi. Ujarnya proses itu akan dilakukan dengan teliti agar menghormati sepenuhnya perlembagaan persekutuan, kepelbagaian agama dan kaum di negara ini dan juga suara rakyat berkenaan isu. Apa jua pandangan sama ada menyokong, menentang maupun neutral adalah dialu-alukan kerana UEC melibatkan aspek perundangan, integrasi nasional dan baik, Kementerian Pendidikan masih memerlukan maklum balas berhubung penerimaan sijil peperiksaan bersepadu UEC dalam sistem pendidikan negara. Menterinya Dr. Mazli Malik berkata, apa jua pandangan sama ada menyokong, menentang maupun neutral amat dialu-alukan kerana UEC melibatkan aspek perundangan, integrasi nasional selain masa depan negara. Ini perlu dilakukan kerana kerajaan terdahulu langsung tidak melakukan usaha libat urus seperti ini dan hanya melontarkan isu ini dalam keadaan dipolitikkan. Sama ada mereka pro di satu sudut ataupun mereka bersikap begitu anti di satu sudut yang lain. Jadi tidak ada usaha serius daripada kerajaan terdahulu dan kerajaan PH sebagai kerajaan bertanggungjawab akan memulakan usaha yang substantif untuk isu UEC ini. Tambahnya, pandangan dan makluman ini penting kerana pengumpulan fakta perlu dibuat secara rasional dan tidak prejudis. Sebarang keputusan berkenaan pengiktirafan UEC bukan sahaja mesti dibuat berdasarkan kajian yang menyeluruh, bahkan didahului dengan perbincangan yang sihat di ruang awam. Berdasarkan fakta yang dikumpulkan secara objektif, rasional, bebas dan lengkap dengan jawatankuasa yang ditubuhkan. Kementerian Pertanian dan Industri Atas Tani mencadangkan menubuhkan satu jawatankuasa tertinggi untuk memastikan sektor pertanian tidak dikuasai pekerja asing. Kerajaan sebenarnya sudah menyediakan fasiliti terbaik dengan sejumlah dana bagi menggalakkan warga tempatan bergiat sepenuhnya dalam sektor itu. Maka hari ini kita lihat di negara kita, daripada kebun sehingga ke pasar telah dikuasai oleh pekerja asing. Satu ketika dahulu mereka datang sebagai pekerja asing dan hari ini mereka dah mula mengambil dah menjadi pemilik tapak-tapak perniagaan pertanian di seluruh negara. Bukan saja di peringkat kebun, sampai di pasar, di hampir seluruh pasar di seluruh negara kita lihat dikuasai oleh pekerja asing. Dan ini adalah satu keadaan cukup bahaya untuk mana-mana negara yang sedang membangun ataupun telah membangun. Maka apakah rancangan kerajaan untuk mengurangkan pelibatan pekerja asing ini dalam sektor pertanian dan sehingga pasar sebagai pemilik tapak-tapak perniagaan? Akan menggerakkan semua agensi-agensi dalam MOA, Pharma, Mardi, Peladang dan lain-lain untuk kita pastikan
sektor ini akan dapat dimainkan sepenuhnya oleh anak-anak tempatan. Tetapi yang berhormat, untuk kita mengawal kemasukan pekerja asing, untuk kita menghalang mereka membeli ataupun menyewa tapak-tapak perniagaan di pasar-pasar borong sebagai contoh, dan untuk kita memastikan kebun-kebun sama ada estate ataupun kebun-kebun kecil ini sampai dimiliki oleh warga asing, yang berhormat, dengan izin MOA cannot stand alone. Ini harus kepada satu kertas kabinet untuk melihat perkara ini secara holistik. Sejajar dengan itu, 7 pelan hala tuju baru dikemukakan bagi meningkatkan pendapatan golongan belia dalam bidang pertanian dalam tempoh sebulan. Ia adalah selaras dengan cabaran golongan itu yang berdepan dengan teknologi pertanian digital dan industri 4.0 yang perlu didepani dengan bijak dan cermat. Sekian laporan dari Parlimen. Saya Juliana Syarin dan juru kamera Khairul Azwan. Kembali semula ke Sri Pentas.